Okey, sekarang ni kita akan belajar tajuk statistik. Okey, tajuk statistik ni tajuk tingkatan 4 bab yang ke-6. Okey, tajuk tingkatan 4 bab yang ke-6. Okey, sekarang ni dalam tajuk ni kita akan belajar selang kelas, mood dan mean, histogram, poligon kekerapan, kekerapan lombokan dan sukatan serapan. Okey, kita akan tengok satu-satu bab yang kecil ni lah. Okey, kita tengok dulu selang kelas. Okey, selang kelas ni ialah, okey tengok sini dikata data yang terdiri daripada ukuran suatu kuantiti boleh dikumpul dalam beberapa kelas. Maksud kat sini suatu data, okey, di sesuatu data tu ada ukuran, ada dia punya ukuran dan kuantiti. Dan ada ukuran dan kuantiti. Bila ada ukuran dan kuantiti, kita boleh kumpulkan dia dalam kelas. Ada beberapa kelas. Kita boleh letakkan dia dalam beberapa kelas. Dan julat setiap kelas itu dinamakan selang kelas. Okay, julat ni maksudnya dia punya contoh kat sini, contoh selang kelas ni 11 hingga 15. Okay, 11 hingga 15 ni ialah selang kelas lah. Okay, 11 hingga 15 ini ialah selang kelas. So julat ni dia punya jarak lah. Okay, dia punya perbezaan dia. Jadi 11 hingga 15 ni selang kelas dia. Okay, jadi 16 ke 20 selang kelas dan 21 hingga 25 pun selang kelas dia. Jadi selang kelas ni dia menunjukkan sesuatu tu dia punya ukuran bagi sesuatu. Maksudnya sehingga berapa. Contoh kat sini 11 hingga 15. Kalau cm ke 11 cm ke 15 cm, 16 cm ke 20 cm, 21 cm hingga 25 cm. Itu dinamakan selang kelas. Okay, selang kelas ni ukuran lah. Okay, selang kelas ni julat. Okay, julat. Okay, julat tu ialah dia punya beza jarak tu. Okay, jarak dia tu. Itu namakan julat. Okay, tengok. Okay, dalam selang kelas ni ada benda yang kita perlu tahu. Dalam selang kelas ni ada had kelas, ada sempadan kelas. Okay, tengok dulu had kelas. Had kelas ni terbahagi kepada dua. Okay, ada had bawah dan ada had atas. Okay, had bawah nilai yang terkecil dalam selang kelas. Okay, had bawah, bila kita tengok ada had bawah, jadi di bawah, bila duduk bawah ni maksudnya kecil lah. Okay, bila bawah ni kecil. Kat situ. Jadi kalau kat sini had bawah, nilai terkecil dalam selang kelas. Kalau had atas, nilai terbesar dalam selang kelas. Okay, had bawah yang terkecil, had besar yang, had atas yang terbesar. Okay, ni bila bawah, dia duduk bawah, dia kecil lah. Kalau ada atas, besar. Okay, ingat macam tu je. Contoh kat sini, selang kelas dia 30 hingga 39. Okay, ini selang kelas 30 hingga 39. Jadi had bawah dia 30, had atas dia 39. Okay, itu had kelas. Okay, untuk sempadan kelas pula juga terbahagi pada dua. Yang pertama sempadan bawah dan yang kedua sempadan atas. Okay, untuk sempadan bawah ni nilai tengah antara had bawah selang kelas itu dengan had atas bagi selang kelas yang sebelumnya. Okey, bagi kelas yang sebelumnya. Maksud kat sini, sempadan, bila dengar sempadan maksudnya nilai tengah. Okey, bila sempadan ni maksudnya nilai tengah. Okey, contoh kat sini sempadan bawah ni. Contoh soalan kat sini. Ni selang kelas 20 hingga 29, 30 hingga 39, 40 hingga 49. Ini ialah selang kelas. Okey, ini ialah selang kelas. Okey, sekarang ni, ini dia kata sempadan bawah bagi kelas 30 hingga 39. Okey, 30 hingga 39. Okey, macam mana kita nak cari sempadan bawah bagi 30 hingga 39 ni? Kita kena cari titik tengah antara had bawah. Okey, had bawah bagi yang ni ialah 30. Okey, had bawah kat sini bagi selang kelas 30 hingga 39 ini 30. Okey, tambah dengan dia kata dengan had atas bagi kelas yang sebelumnya. Had atas bagi kelas sebelumnya. Tengok sebelumnya 29. Had atas bagi yang sebelum, kelas yang sebelumnya 29. Jadi 30 tambahkan dengan 29. Jadi bahagi 2 dapatlah 29.5. Jadi 29.5 ini ialah sempadan bawah. Jadi bila dengar perkataan sempadan itu bermakna nilai tengah ataupun nilai tengah antara had bawah selang kelas itu dengan had atas bagi kelas yang sebelumnya. Okay, had bawah bagi selang kelas itu dan had atas bagi kelas yang sebelumnya. Yang ni kena ingat lah. Okay, nampak macam suka tapi memang kena ingat. Okay, yang seterusnya sempadan atas pula. Okay, sempadan atas pula nilai tengah di antara had atas selang kelas itu. Okay, had atas kelas itu
dengan had bawah bagi kelas yang berikutnya. Kalau atas pula, sepadan atas dia berlawanan sikit. Okay. Sepadan atas dia nak nilai tengah antara had atas selang kelas itu dengan had bawah bagi kelas yang berikutnya. Okay, tengok kat sini B. Okay, dia kata B kat sini sepadan atas bagi kelas 30 hingga 39. Okay. Kat sini juga 30 hingga 39 ni macam mana kita nak kira sepadan atas 30 hingga 39 ni. Okay, jadi kat sini first kali kita kena ambil dulu had atas selang kelas itu. Okay, had atas bagi kelas ni 39. Jadi 39 tu kita tambah tekan dengan had bawah bagi kelas yang berikutnya. Jadi had bawah bagi kelas yang berikutnya 40. Jadi 39 tambahkan dengan 40, seterusnya bahagikan dengan 2. Jadi dapatlah jawapannya 30.5. Okay, 39.5. Okay, 39.5. Okay, jadi yang ni memang kita ingat. Okay, jadi kena ingat sepadan bawah. Okay, sepadan bawah kita kena cari nilai tengah antara had bawah selang kelas itu dengan had atas bagi kelas yang sebelumnya, dan sepadan atas pula nak cari dia kita kena cari nilai tengah di antara had atas selang kelas itu dengan had bawah bagi kelas yang berikutnya. Okay, yang berikutnya. Okay, yang ni memang kena hadam betul-betul, faham betul-betul. Okay, jadi yang ni ada dua had kelas dengan sempadan kelas. Okay, yang ni cara untuk cari sempadan kelas. Okay, ini selesai tajuk selang kelas. Kita tengok yang seterusnya, mood. Mood dan mean. Okay, kelas mood. Okay, kelas mood. Bila dengar perkataan mood, okay, dengar perkataan mood, kita terus cari kekerapan yang tertinggi. Okay, mood kita kena, kalau tanya berikan mood bagi data di atas. Jadi kita kena cari kekerapan yang tertinggi. Okay, kena cari kekerapan yang tertinggi. Okay, contoh kat sini, contoh satu ni. Okay, dia punya soalan 6, 7, 7, 9, 5, 6, 11, 13, 14, 11 dan 8. Okay, jadi kalau kita nak cari mood bagi data ni, kita kena susun dulu. Okay, kena susun dulu ikut dia punya nombor. Okay, ikut daripada yang paling kecil hinggalah yang kebesar. Okay. Kena susun daripada kecil hingga besar. Okay, jadi bila kita susun dah, kita nampak kat sini ni nombor apa yang paling banyak. Okay, nombor apa yang paling banyak? Nombor 11 yang paling banyak. Jadi mood dia 11. Okay, kalau contoh 2 ni pula. Tengok contoh 2 kat sini. Skor, ni skor dia. Okay, 2, 4, 6, 8, 10 ni skor ni maksudnya kalau dalam pertandingan ke, okay, ada berapa orang dapat 2 skor. Ada berapa, macam markah lah skor ni macam markah. Ada berapa orang dapat 2 markah. Ada berapa orang yang dapat 4 markah. Okay, jadi frekuensi ni ialah kekerapan. Okay, frekuensi ni sama je dengan maksud kekerapan. Okay, frekuensi ni kekerapan. Jadi kalau contoh kat sini skor 2 ni maksudnya markah 2 ada 3 orang yang dapat markah 2. Kalau markah 4 ada 15 orang yang dapat. Kalau markah 6 ada 7 orang yang dapat. 8 ada 12 orang yang dapat. Markah 10 ada 9 orang yang dapat. Jadi kat sini nak cari mood dia, kita tengok kekerapan mana ataupun frekuensi yang mana yang paling banyak. Okay, kita tengok frekuensi yang mana paling banyak. Jadi kat sini frekuensi yang paling banyak kat sini 15. Okay, kekerapan yang paling banyak kat sini 15. Jadi mood dia 4. Okay, kita kena ambil mood, kita kena ambil dia punya skor tu. Kita tak boleh ambil kekerapan tu. Kita kena ambil skor tu. Okay, jadi kat sini mood dia 4. Okay, jadi skor 4 yang paling banyak dapat. Okay, paling ramai yang dapat skor 4. Okay, jadi mood ni kena ingatlah kekerapan yang tertinggi. Okay, kekerapan tertinggi. Okay, selang kelas yang mempunyai kekerapan, kita kena ambil selang kelas yang ada kekerapan yang tertinggi. Okay, mood kekerapan tertinggi. Okay, yang seterusnya mean. Okay, mean kalau dia punya perkataan sama dia lebih kurang purata. Okay, mean dengan purata lebih kurang lah samalah. Okay, mean ni ada dua kaedah. Satu, mean data terkumpul dengan mean data tak terkumpul. Okay, mean data terkumpul ni maksudnya yang ada selang kelas lah, yang ada 11 hingga 20. Itu ialah mean data terkumpul. Okay, data terkumpul ni contoh dia macam
11 hingga 20. Okey, ada selang kelas 11 hingga 20. Itu data terkumpul. Kalau data tak terkumpul pula, contoh dia macam yang kat atas ni. Okey, contoh dia macam kat atas ni 6, 7, 7, 11, 5, 6. Okey, ini data tak terkumpul. Okey, ini data tak terkumpul. Okey, ni data tak terkumpul. Okey, jadi kat sini ini formula dia je. Okey, jadi min data terkumpul dia. Okey, jumlah, kita ambil jumlah, titik tengah darabkan dengan frekuensi. Frekuensi tu kekerapan lah. Okay. Titik tengah darabkan dengan kekerapan, bahagi dengan jumlah kekerapan. Okay, titik tengah, ambil je dekat data tu, titik tengah dia darabkan dengan kekerapan, bahagikan jumlah kekerapan. Okay, min data tak terkumpul pula, jumlah, okay, jumlah, ada dua kaedah, sama ada kita guna, tengok soalan tu juga, kalau data tu jumlah kesemua data, bahagikan dengan bilangan data. Okay, contoh kat sini mini, kalau ada data je macam kat contoh satu ni ada, dia bagi nombor macam ni je, jadi kita kena tambah semua data ni, kemudian bahagi dengan bilangan data. Kita kena kira lah ada berapa data kat sini. Okay, kalau lagi satu lagi untuk min data tak terkumpul ni ada lagi satu formula. Okay, jumlah nilai darabkan dengan frekuensi. Okay, darabkan dengan kekerapan. Okay, nilai tu darab, contoh kat sini contoh 2 ni. Okay, 2 ni nilai dia punya nilai dia darabkan dengan kekerapan dia, frekuensi dia, kemudian bahagi dengan frekuensi. Kita kena tambah semualah jumlah frekuensi ni. Okay, yang ni untuk min. Okay, yang seterusnya histogram. Okay, histogram ni graf. Okay, graf. Okay, histogram ni terdiri daripada segi 4 tepat, mencancang dan lebarnya sama. Okay, ini nak menggambar, histogram yang ni, ayat ni dia nak menggambarkan, ayat ini nak menggambarkan lukisan histogram tu. Okay, histogram ni dia terdiri daripada segi 4 tepat yang mencancang. Okay, yang mencancang dan lebarnya sama. Okay, lebar setiap segi 4 tepat tu sama dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Maksudnya tinggi dia tu kita dia apa tu? Dia ikut dia punya kekerapan. Okey, bila kekerapan dia 5, okey tinggi dia akan jadi 5 juga. Okey, itu maksudnya berkadaran dengan kekerapan. Itu berkadaran tu maksudnya ikutlah. Okey, ikut. Okey, contoh kat sini langkah-langkah untuk melukis. Okey, cara-cara nak lukis histogram ni. Okey, yang pertama, tentukan dulu sepadan bawah dan sepadan atas bagi setiap selang kelas. Okey, bila dapat soalan, okey, first kali kita, kalau dia kata kat situ, so kita lukis histogram, kita tentukan dulu sepadan bawah dan sepadan atas dia dulu. Okey, sebab yang ni penting. Okey, yang ni penting untuk kita lukis nanti. Okey, yang kedua, lepas kita dah tentukan sepadan bawah dan sepadan atas bagi setiap kelas, selang kelas. Yang kedua, kita kena pilih skala yang sesuai pada paksi mengufuk paksi X untuk mewakili selang kelas dan paksi mencancang paksi Y untuk mewakili kekerapan. Maksudnya kat sini bila sebut je graf ada paksi Y, ada paksi X. Okey, paksi X yang mendatar itu, okey, yang mendatar yang mengufuk ataupun mendatar itu ialah paksi X. Okey, paksi X ni kita wakilkan dengan selang kelas. Okey, paksi X ni kita wakilkan dengan selang kelas, manakala paksi Y yang mencancang kita wakilkan dia dengan kekerapan. Okey. Yang kat sini ada contoh soalan. Okey, bil elektrik ada RM dia. Yang ni contoh soalan dia kata kat sini, sudah kekerapan di sebelah menunjukkan bil elektrik bagi 28 keluarga dengan menggunakan skala. Okey, yang ni soalan dah bagi dah skala. Okey, soalan ni dah bagi dah skala. Jadi just kita nak adjust dalam, dia nak sesuaikan skala tu dengan graf je lah. Okay, just lukis je. Sebab kat sini dah bagi dah skala. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 RM RM5 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada satu keluarga pada paksi mencancang. Maksudnya kekerapan lah. Okay, lukis satu histogram bagi data itu. Okay, dia suruh kita lukis histogram. Okay, jadi step yang pertama tadi, langkah yang pertama tadi kita kena tentukan dulu sepadan bawah dan sepadan atas. Okay, dia kat sini penyelesaian dia. Okay, dah tentukan dah sepadan bawah dan sepadan atas dia kat sini. Okay, bagi setiap selang kelas tu bila kita dah tentu dah sepadan bawah dan sepadan atas. Okay, macam mana kita nak kira sepadan bawah dan sepadan atas ni? Cikgu dah cakap dah tadi. Okay, kalau tak tahu boleh ulang balik yang tadi, bila tadi.
sepadan bawah dan sepadan atas tadi. Okay, sepadan bawah kita kena cari nilai tengah. Okay, nilai tengah bagi had bawah selang kelas itu dengan had atas bagi kelas yang sebelumnya. Kalau sepadan atas, had atas bagi selang kelas itu dan had bawah bagi selang kelas yang berikutnya. Okey, nilai tengah. Okey, yang ni kita boleh, kalau tak tahu boleh tengok balik. Yang tadi tu sepadan bawah dan sepadan atas tadi, nak cari sepadan bawah dan sepadan atas tadi. Okey, dah cari dah semua selang kelas tu, kita dah cari dah. Okey, baru kita boleh lukis. Okey, nak lukis dia. Okey, macam saya cakap tadi, yang mendatar itu ialah selang kelas. Okey, yang mendatar ni selang kelas lah. Okey, selang kelas ni kita boleh bubuh selang kelas ni. Kita bubuh dan kita nak tandakan, kita kena tandakan sepadan kelas pada paksi mengupuk. Maksudnya kat sini, kita tak tulis selang kelas yang datar. Kita just tulis sepadan atas. Okey, sepadan bawah dia. Okey, sepadan bawah dan sepadan atas. Maksud kat sini, dia punya yang mendatar ni, bilangan elektrik ni, kita kena tulis sempadan. Okey, kena tulis sepadan kelas. Okey, kena tulis sempadan kelas. Okey, kena tulis sepadan kelas dalam histogram yang mendatar paksi X, kita kena tulis sempadan kelas. Okey, kena tulis sempadan kelas. Okey, paksi Y pula kita kena tulis kekerapan dia. Okey, kekerapan dia. Okey, kita dah bina dah graf tu, baru kita boleh sesuaikan dengan data dia. Okey, baru kita boleh lukis sesuai dengan data dia. Lukis satu palang bagi setiap selang kelas dengan tinggi palang sama dengan kekerapan selang kelas. Okey, jadi sebelum pastikan bila nak lukis histogram, pastikan dia punya bar tu, okey, bar ni maksudnya segi empat ni lah. Okey, segi empat tu sama rapat. Okey, duduk rapat-rapat. Okey, tak ada yang renggang-renggang, duduk rapat-rapat. Pastikan histogram ni duduk rapat-rapat. Okey, itu baru dinamakan histogram. Kalau duduk jarak-jarak, itu tak dinamakan histogram. Okey, kita tengok macam ni. Okey, inilah dinamakan histogram. Okey, jadi bila dengar perkataan histogram, yang paling penting sekali, paksi X dia kita bubuh sempadan kelas. Paksi Y kita bubuh kekerapan. Okey, paksi Y kita bubuh kekerapan. Dan yang seterusnya, yang paling penting, kita kena lukis histogram tu dalam keadaan rapat. Okey, kena lukis histogram tu dalam keadaan yang rapat. Okey, jadi ini ialah bentuk histogram. Okey, yang seterusnya poligon kekerapan. Okey, poligon kekerapan ni ialah graf. Okey, poligon kekerapan ini ialah graf. Okey, poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah selang kelas pada hujung segi empat, tepat dalam sebuah histogram. Okey, kita nak lukis poligon kekerapan ni juga kita boleh guna histogram. Okey, kita boleh guna histogram tu, kita tandakan titik tengah dia tu and then kita kita buat garis, kita gabungkan setiap-setiap tu. Okey. Okay, boleh juga kita guna histogram. Okay, kalau kita tak mau guna histogram pun boleh juga, kita just guna data dia. Okay, langkah nak poligon kekerapan ni dia berkaitan dengan titik tengah. Okay, kalau tadi histogram berkaitan dengan sepadan kelas. Kalau poligon kekerapan berkaitan dengan titik tengah selang kelas. Okay, langkah-langkah nak melukis poligon kekerapan. Step yang pertama, okay, langkah yang pertama, menambahkan satu kelas dengan kekerapan sifar. Okey, sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Maksud dekat sini, okay, step yang pertama sebelum kita nak lukis poligon kekerapan, pastikan ada kekerapan kosong. Ada kekerapan kosong. Ada kekerapan kosong. Okey, di permulaan dan di pengakhiran kelas, selang kelas. Okey, pastikan ada kekerapan kosong. Okey, ada kekerapan kosong. Dia punya dia punya selang kelas pula macam kita nak tentukan. Okey, macam ni kita nak tentukan, kita just tulis je. Okey, bila selang kelas ni dia mesti selari setiap tu. Jadi kita bubuh sebelum yang pertama tu, sebelum yang pertama lah, maksudnya kat sini untuk kekerapan kosong, untuk kekerapan yang kosong kita kena bubuh sebelum kelas pertama. Jadi kita nak tentukan yang punya selang kelas dia, kita kena tengok kelas yang pertama tu lah dia punya selang kelas tu berapa. Okey, tengok contoh kat sini dulu. Okey, kita tengok contoh.
Okey, langkah yang kedua lepas kita dah tambahkan satu kelas dengan kekerapan sifar, kita dah tambah dah kekerapan sifar ada dah di pendahuluan dan di perakhiran. Step yang kedua, kita kena tentukan titik tengah bagi setiap kelas. Okey, tentukan titik tengah bagi setiap kelas. Okey, bila setiap kelas tu kita dah tambahkan satu ruang, kita tambahkan satu kotak di sebelah jadual. Contoh selalunya soalan ni dia akan bagi kotak. Okey, dia akan bagi jadual. Okey, jadi step yang kedua kita kena tentukan titik tengah. Bila nak tentukan titik tengah, kita tambah satu lagi kotak sebelah dia untuk kita tulis titik tengah. Okey, yang selepas kita dah tentukan titik tengah bagi setiap kelas, step yang ketiga kita sambungkan titik-titik itu dengan garis lurus. Okey, sambungkan titik-titik itu dengan garis lurus. Yang ni step yang ketiga ni lepas kita dah lukis dah lah dalam graf. Okey. Okey. Jadi kat sini contoh soalan. Okey, contoh soalan kat sini dia kata jadual kekerapan di sebelah menunjukkan bil elektrik bagi 12 keluarga. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada RM RM5 dan paksi mengufuk skala 2 cm kepada satu keluarga pada paksi mencencang. Lukis satu poligon kekerapan bagi data itu. Jadi step yang pertama tadi kita tambah dulu kekerapan kosong di awal dan di akhir. Okay, bila kita tambah dah tu, okay, seterusnya kita tentukan titik tengah bagi setiap selang kelas. Okay, tentukan titik tengah bagi setiap kelas. Okay, setiap kelas. Okay, lepas dah tentukan tu baru kita boleh lukis. Okay, lukisan dia macam ni lah. Okay, lukisan dia macam ni. Yang paksi X dia bilangan elektrik tu kita kena bubuh titik tengah. Okay, kena bubuh titik tengah. Okey, kena bubuh titik tengah. Okey, macam mana kita nak tentukan skala dia tu? Jadi dia bagi tahu skala tu, jadi kita guna skala yang dia bagi tu. Okey, jadi yang mendatar tu kita letakkan titik tengah. Okey, paksi X titik tengah. Manakala paksi Y pula kekerapan. Okey, kekerapan. Okey, jadi bila kita dah plotkan atau bila kita dah tandakan ataupun dah plotkan bagi semua titik itu, titik tengah bagi setiap selang kelas tadi tu, okey, bagi titik tengah bagi setiap kekerapan tadi tu, okey, bila kita dah tandakan dah semua tu, kita sambungkan dia guna pembaris. Okey, guna pembaris. Okey, yang ni poligon kekerapan ni dia punya garis dia tak ada bengkok-bengkok. Okey, semua lurus. Semua lurus. Okey, semua lurus jadi kena guna pembaris. Okey, kena guna pembaris. Jadi ingat poligon kekerapan ada. Okey, poligon kekerapan yang pertama, bila dengar poligon kekerapan, dia punya paksi X dia ialah titik tengah. Manakala paksi Y dia kekerapan. Okey, yang seterusnya, yang ketiga benda yang kita kena ingat, dia punya graf dia tu, kita kena sambungkan guna pembaris. Dia sambungkan dengan guna pembaris. Okey, itu poligon kekerapan. Okey, yang seterusnya, kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan bagi suatu data atau selang kelas dalam jadual kekerapan adalah diperoleh dengan menentukan hasil tambah kekerapannya dengan jumlah kekerapan semua data atau selang kelas sebelumnya. Okey, maksud dia dekat sini kekerapan longgokan. Okay, kalau kekerapan kita dah tahu dah kekerapan tu apa dia. Kekerapan tu maksudnya setiap tu ada kekerapan. Setiap selang kelas tu ada kekerapan. Kalau longgokkan, dia kena tambah kekerapan, jumlah kekerapan yang sebelumnya. Okey, maksudnya kat sini, okay, contohlah kita tengok kat sini. Okay, 6, 10. Okay, yang ni selang kelas 6 hingga 10 ni kekerapan dia 3. Okay, jadi kekerapan longgokkan dia 3 lah. Okay, sebab tak ada pun selang kekerapan yang sebelumnya tak ada. Kosong lah. Jadi kosong tambah dengan 3 jadi 3. Okey, manakala yang 11, selang kelas 11 hingga 15 ni, dia punya kekerapan dia 7. Okey, kekerapan dia 7. Kalau kita nak tahu kekerapan longgokkan bagi selang kelas ni, 7 kita tambahkan dengan 3. Jumlah kekerapan yang sebelum dia. Okey, jadi 7 kena tambahkan dengan 3 dapatlah 10. Okey, 10. Jadi kekerapan longgokkan bagi selang kelas 11 hingga 15 ni ialah 10. Okey, manakala yang seterusnya 16 hingga 20 ni selang kelas dia, kekerapan dia 11. Okay, kalau kekerapan longgokkan dia pula, kita nak tahu macam mana? Kita kena 10 tadi tu, kekerapan longgokkan yang sebelum dia tu, 10 kita tambahkan dengan 11. Jadi dapat 21 untuk kekerapan longgokkan bagi 16 hingga 20. Okay, selang kelas 16 hingga 20. Okay, ini kekerapan longgokkan.
Okey, dalam kekerapan longgokan ni kita kekerapan longgokan ni kita hanya guna dalam kita nak lukis ogif. Okey, graf. Ogif ni ialah graf lah. Okey, sebuah graf. Okey, ogif ialah graf kekerapan longgokan yang diperolehi dengan memplotkan kekerapan longgokan bertentangan dengan sepadan atas setiap kelas. Okey, jadi ogif ni ialah graf yang kita gunakan menggunakan kekerapan longgokan. Okey, kita guna kekerapan longgokan, jadi kita kena plot tu kat kekerapan longgokan bertentangan dengan sepadan atas setiap kelas. Okey, tengok sekali macam mana. Okey, jadi kat sini contoh soalan kat sini, bina satu jadual kekerapan longgokan. Okey, ini buku. Okey, ini jumlah buku, bilangan buku lah. Okay, jadi nak kira kekerapan longgokan, contoh kat sini, buku 1 hingga 5 kekerapan dia kosong. Okay, ini kita tambah sendiri kosong. Okay, kekerapan longgokan dia kosong, sepadan atas dia 5.5. Okay, jadi dalam ogif ni kita guna juga sepadan atas. Okay, sepadan atas kita kena guna untuk kita untuk dibubuh dalam paksi X. Okay, paksi Y pula kita bubuh kekerapan longgokan, paksi X kita bubuh sepadan atas. Okay, paksi X bubuh sepadan atas, paksi Y kita bubuh kekerapan longgokan. Okay, ini kaedah untuk kita kira kekerapan longgokan. Contoh kat sini, untuk selang kelas 6 hingga 10 ni, nak kira kekerapan longgokan kosong lah. Okay, sebab sebelum tu kosong. Okay, kekerapan longgokan sebelum tu kosong, jadi kosong tambahkan dengan 3 dapat 3. Okay, untuk kekerapan longgokan bagi selang kelas 11 hingga 15 pula. 3 ni ialah kekerapan longgokan yang sebelum dia tu. Kena tambahkan dengan 7. 7 ialah kekerapan bagi selang kelas ni. Jadi dapat 10. Okay, 10. Jadi kekerapan longgokan dia 10. Okay, untuk 16 hingga 20 ni, selang kelas 16 hingga 20 ni kekerapan dia 11. Untuk cari kekerapan longgokan dia, kita kena tambahkan jumlah kekerapan longgokan sebelumnya tu 10 tu. Kena tambahkan dengan 11. 11 ni ialah kekerapan bagi selang kelas ni. Okay, 10 tambahkan dengan 11 dapat 21. Okay, dan seterusnya. Jadi kekerapan longgokan ni dia, bila ingat longgokan ni kita kumpul lah. Kita longgokkan. Okay, dan yang paling penting bila kita nak buat untuk jadual untuk kekerapan longgokan, pastikan yang terakhir sekali. Selang kelas yang terakhir sekali tu, kekerapan longgokan dia tu, pastikan dia punya bilangan tu sama dengan bilangan yang dibagi. Contoh kat sini, yang last sekali tu 60 kekerapan longgokan dia. Kita tengok balik yang tadi tu, betul tak? Dia kata sekumpulan 60 orang murid. Okay, 60 orang murid. Maksudnya kekerapan ni berkaitan dengan 60 orang murid. 60 orang murid. Jadi pastikan kekerapan longgokan yang last kali ni, dia punya kekerapan longgokan bagi selang kelas yang last kali ni, pastikan jumlah dia sama 60 juga. Okay, itu dia punya kata kunci yang penting lah. Okay, kita tengok contoh. Ini contoh lah. Okay, ini contoh kekerapan longgokan. Okay, bagi yang mendatar itu kita gunakan untuk sepadan atas. Okay, kita punya paksi X tu kita guna untuk sepadan atas. Paksi Y kita guna kekerapan longgokan. Okay, jadi kita plot je lah dia punya sepadan atas dia. Okay, kita plot je. Okay, yang seterusnya, sukatan serakkan. Okay, sukatan serakkan ni ialah bab yang selepas ogif tadi. Jadi ini berkaitan, sukatan serakkan ni berkaitan dengan ogif tadi itulah. Okay, yang pertama, okay, dalam sukatan serakkan ni kita berkaitan dengan julat. Okay, menentukan julat bagi satu set data. Okay, bagi suatu data tak terkumpul, bila data tak terkumpul, nilai tertinggi tolakkan dengan nilai terendah. Okay, julat dia, kita nak cari julat dia, nilai tertinggi tolakkan dengan nilai terendah. Okay, untuk bagi suatu data terkumpul, julat kita nak cari julat dia, nilai titik tengah bagi kelas terakhir tolak dengan nilai titik tengah bagi kelas pertama. Okay, yang terakhir tolak dengan yang pertama. Titik tengah terakhir dengan tolak dengan titik tengah yang pertama. Okay, ini cara nak cari julat. Kita tengok contoh kat sini. Contoh kat sini cari julat bagi setiap set data yang berikut. Okay, contoh kat sini ini ialah data tak terkumpul lah 7, 8, 3, 6, 10, 5, 6, 8, 11 dengan 9. Okay, jadi kita kena cari dia punya julat dia. Kita ambil je
nilai yang tertinggi, nilai tertinggi kat situ 11, jadi tolakkan dengan nilai terendah kat situ 3. 11 tolak 3, 8 lah, jadi dia punya julat dia 8. Untuk B tu pula, itu ialah data terkumpul. Okay, data terkumpul ni maksudnya ada selang kelas ada hingga tu lah 25 hingga 29. Okay, data tak terkumpul ni maksudnya ada tak terkumpul lah, dia bagi terus macam tu. Okay, 7836 ni data tak terkumpul lah, dia bagi data macam tu je, tak ada dia punya selang kelas ni. Okay, jadi untuk julat bagi data terkumpul ni, okay, bagi yang ada yang ni, yang kotak ni, okay, kita tolakkan nilai titik tengah bagi kelas terakhir. Kelas terakhir ni 50 hingga 54, kita cari titik tengah dekat sini berapa. Ini 50 kena tambahkan 54, kemudian bahagi 2. Okay, untuk dapatkan titik tengah kelas terakhir ni, tolakkan dengan nilai titik tengah bagi kelas pertama. Kelas yang pertama yang ni, 25 hingga 29. Jadi, nak cari titik tengah, nilai tengah bagi selang kelas yang pertama ni, 25 kena tambahkan dengan 29, kemudian bahagi 2. Okay, untuk cari nilai titik tengah. Okay, bila kita dah bahagi, dapatlah jawapan 52 tolak tekan dengan 27. Jadi, dapat jawapan kat sini 25 meter untuk julat dia. Okay, julat dia 25 meter. Okay. Okay, kita tengok juga sekatan serakannya juga berkaitan dengan kuartil. Okay, kuartil ni kita boleh perolehi dia dengan kita kena pasti dulu kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan. Okay, kuartil pertama ataupun K1. Okay, K1 kecil kat bawah tu itu bermakna kuartil pertama lah. Okay, kuartil pertama kita nak tahu dia, kuartil pertama membahagikan satu taburan data dengan keadaan 1/4 daripada jumlah bilangan data itu mempunyai nilai kurang daripada K1. Okey, maksudnya kat sini kuartil pertama ni kita nak cari dia, kita kena gunakan 1/4 tu darabkan dengan jumlah bilangan data. Okay, contoh kat sini kalau jumlah bilangan data ni maksudnya jumlah kekerapan lah. Maksudnya kat sini jumlah bilangan data ni, contoh dari situ kalau ada 60, contoh tadi tu ada 60 orang murid. Jadi 1/4 ni kena darabkan dengan 60 orang murid. Okey, itu dinamakan jumlah bilangan data. Okey, jumlah bilangan data. Okey, jumlah bilangan data. Okey, jadi 1/4 tu untuk kuartil yang pertama. Kalau kuartil yang kedua pula, okey, kuartil kedua membahagikan satu data dengan keadaan 2/4 ataupun 1/2. Okey, maksudnya kat sini kalau kuartil kedua ni kita boleh kenali dia sebagai medium jugalah. Okey, medium ni maksudnya tengah, titik tengah. Okey, medium tengah. Jadi 1/2 tu tengah, setengah lah. Jadi kat sini 1/2 daripada jumlah bilangan data. Sama juga 1/2 ni kena darabkan dengan jumlah bilangan data. Contoh kalau jumlah bilangan data ni jadi juga contohnya 60 orang murid. Jadi 1/2 darabkan dengan 60. Okey. Darabkan dengan 60. Okey, untuk dapatkan kuartil kedua. Okey, bila dah darab tu, kita dah darab dah tu, kita tengok kat sini, contoh kat sini. Contoh kat sini kalau kuartil kedua ni bila kita dah darab dah 1/2 darabkan dengan 60. Bila 1/2 darabkan contoh bilangan murid ada 60 orang. Jadi 1/2 darabkan dengan 60 dapat 30. Okey, jadi 30 tu kita kena cari kekerapan longgokan yang 30. Kemudian kita buat garis. Okey, kemudian kita buat garis untuk bila kita carilah kekerapan longgokan 30 tu ada kat sini, contoh kat sini. Kemudian kita buat garis sampai bertembung dengan ogif tu. Okey, lukisan ogif tu. Kemudian kita tengok kat situ, dia punya sepadan atas dia buat apa dia. Okey, bila sepadan atas kita dapat tahu dah, itu bermakna yang tu lah itulah kuartil kedua. Okey, itulah kuartil kedua. Okey, kalau kuartil ketiga pula membahagikan satu taburan data dengan keadaan 3/4. Okey, 3/4 daripada jumlah bilangan data itu. Okey, 3/4. Kalau 3/4 ni sama juga 3/4 ni darabkan dengan jumlah bilangan data. Contoh kat situ, kalau 3/4 darabkan dengan 60 orang murid. 3/4 darabkan dengan 6. 3/4 darabkan dengan 60 orang murid dapat 45. Jadi 45
Kita tengok kat sini kekal pelonggokan 45 orang. Jadi kita tengok kat sini kekal pelonggokan untuk 45 orang. Kemudian kita buat garis sampai jumpa ogif tu. Okay, lukisan ogif tu sampai bertemu dengan ogif ni. Kemudian kita tengok kat situ sepadan atas ni berapa. Okay, macam contoh kat gambar ni macam contoh kat gambar ni. Okay, jadi kat sini bila sukatan serakan kena ingat julat dengan kuartil. Okay, kuartil pertama 1/4. Kalau kuartil kedua 1/2. Kalau kuartil ketiga 3/4. Okay, yang tu untuk kita cari kuartil. Okay, cikgu tunjuk contoh-contoh soalan dia. Okay, jadi yang terakhir sekali julat antara kuartil. Bila soalan suruh kita cari julat antara kuartil, kita ambil je kuartil yang ketiga. Okay, kuartil ketiga tolakkan dengan kuartil pertama. Okay, julat ni boleh berkaitan dengan awal dan akhir. Ataupun besar dengan kecil. Okay, awal dengan akhir, besar ataupun yang kecil. Julat. Okay, julat antara kuartil, formula dia kuartil ketiga tolakkan dengan kuartil pertama. Okay, itu penerangan ringkas untuk bab statistik. Okay, kita tengok contoh soalan SPM untuk